hal penubuhannya. Tanjung Piai berpotensi sebagai antara tarikan utama pelancongan di Johor. Lintas langsung dari Melaka, Sabah dan Sarawak mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kepincangan Tadbir Urus Global dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjadi punca konflik dan krisis yang berlaku di seluruh dunia tidak dapat diselesaikan. Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-77, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan tegas menyuarakan masalah yang paling besar di badan dunia itu adalah majlis keselamatannya. Kuasa veto sering disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia tertentu. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip satu negara, satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya. Piagam PBB dan Undang-Undang Antarabangsa wujud untuk menggalakkan penyelesaian damai bagi pertikaian antara negara. Kedua-duanya menetapkan had sesebuah negara dalam mengejar kepentingan diri. Perdana Menteri menegaskan berdasarkan prinsip itu, Malaysia menentang pencabulan undang-undang antarabangsa termasuk prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sesebuah negara. Jelasnya apabila konflik tercetus, semua pihak bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan serta memberi keutamaan kepada keselamatan dan nyawa orang awam. Malaysia tidak bersetuju dengan tindakan pengasingan sesebuah negara daripada pertubuhan antarabangsa. Langkah sedemikian bertentangan dengan prinsip multilateralisme dan menghalang dialog. Sementara itu, Malaysia menggesa negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan mekanisme kerjasama monitori antarabangsa. Ia bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Dalam dunia yang saling berkait, dasar dan keputusan sesetengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Misalnya, dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar monetary dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberikan impak kepada negara-negara lain. Kerjasama dan penyelarasan antara negara perlu dipertingkatkan bagi mencapai matlamat kesejahteraan ekonomi yang lebih adil untuk semua. Dalam struktur kewangan dan monetari antarabangsa yang masih didominasi oleh beberapa kuasa besar serta dalam keadaan pemulihan ekonomi dunia, keputusan dasar monetari domestik perlu diselaraskan dengan mengambil kira realiti serta keperluan negara-negara membangun. Negara maju memikul tanggungjawab untuk meningkatkan bantuan kepada negara membangun dengan memenuhi komitmen menyediakan peruntukan $100 bilion Amerika setahun tanpa syarat. Ini dapat merealisasikan tindakan terhadap perubahan iklim yang sepatutnya dilaksanakan sejak tahun 2020. Pada tahun lepas sahaja, Malaysia telah dilanda banjir paling serius dalam sejarah yang mengakibatkan kerugian dianggarkan mencecah 1.4 bilion US dollar ataupun 6.1 bilion ringgit. Ramai terkorban dan hampir 100,000 terpaksa dipindahkan
ke pusat penempatan sementara. Situasi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di beberapa negara lain. Jelas sekali, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu diteruskan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan komitmen Malaysia dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan bagi memastikan pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Sebagai negara membangun, pelaksanaan dan kejayaan pembangunan sosioekonomi lebih hijau dan mampan akan dicapai dengan sahutan janji yang saksama dan inklusif. Hakikatnya, teknologi baharu menjadi penggalak kepada sesebuah negara untuk beralih kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Bagaimanapun, teknologi baharu itu perlulah bersifat mampu milik oleh negara-negara membangun. Sebagai satu daripada hanya 17 negara yang memiliki kepelbagaian bio di dunia, Malaysia sedar akan tanggungjawab untuk mempertahan dan memelihara sumber asli. Satu lagi perkara yang menjadi keprihatinan Malaysia ialah krisis di Myanmar. Berhubung perkara ini, Malaysia meminta masyarakat antarabangsa mengambil lebih ramai pelarian dari Myanmar termasuk Rohingya untuk ditempatkan semula di negara masing-masing. Tegas Perdana Menteri, krisis Myanmar sukar diselesaikan jika komuniti dunia gagal menangani punca utamanya. Lebih mendukacitakan, Majlis Keselamatan tidak mengambil sebarang tindakan serius dalam mengatasi situasi tersebut. Malah ada yang melihat Majlis Keselamatan berlepas tangan dan menyerahkannya kepada ASEAN. Malaysia kecewa tiada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN, terutamanya oleh pihak junta Myanmar. Dalam acuannya sekarang, kesepakatan 5 perkara ASEAN ini tidak boleh diteruskan lagi. Justru kesepakatan ini perlu diberi nafas baru dan diperhalusi berdasarkan rangka kerja, jangka masa dan matlamat akhir yang lebih jelas. Sesungguhnya yang lebih penting ialah aspirasi rakyat Myanmar perlu dipenuhi. Walaupun bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia menerima hampir 200,000 pelarian Rohingya atas dasar kemanusiaan. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus 5 perkara oleh junta Myanmar masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN November ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB sedang mempertimbangkan resolusi yang digubal oleh Britain dan diedarkan Jumaat lepas. Resolusi itu akan menuntut penamatan semua keganasan di Myanmar selain menggesa penghentian segera pemindahan senjata ke Myanmar dan mengancam sekatan PBB. Hanim Muhili melaporkan. Resolusi berkenaan juga akan menggesa junta Myanmar membebaskan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, melaksanakan Pelan Damai ASEAN dan membenarkan peralihan demokrasi. Program Pembangunan PBB UNDP telah meramalkan bahawa impak gabungan rampasan kuasa dan pandemik COVID-19 boleh memaksa hampir separuh penduduk Myanmar terjerumus ke dalam kemiskinan tahun ini. Tentera melakukan pencabulan hak asasi manusia dengan sewenang-wenangnya seperti yang mereka lakukan 4 tahun lalu semasa penganiayaan ganas terhadap Rohingya dan etnik minoriti lain pada dekad sebelumnya. Majlis Keselamatan telah lama berpecah mengenai Myanmar dengan diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan melindungi negara itu daripada sebarang tindakan tegas dan rundingan mengenai draft resolusi British mungkin mengambil sedikit masa. Untuk diterima pakai, resolusi Majlis Keselamatan memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh Rusia, China, Amerika Syarikat, Perancis atau Britain. Perpecahan semakin mendalam, ketidaksamaan semakin meluas, cabaran semakin banyak, dunia perlukan harapan dan tindakan secara menyeluruh. Hanim Muhili, New York, RTM. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan konsensi ditenderkan bagi pembinaan tempat letak kereta bertingkat di hospital yang memerlukan dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pihaknya juga akan melakukan perbincangan bersama Unit Perancang Ekonomi EPU, Jabatan Perdana Menteri untuk melakukan pembinaan di hospital berkenaan.
Saya telah minta Kementerian Kesihatan buat pemetaan fasiliti mana yang berhadapan dengan masalah tempat letak kereta. Sebab kita dapati bahawa perancangan yang dibuat sebelum ini tidak mengambil kira kawasan letak kereta yang mencukupi. Jadi sekarang ini pemetaan sedang dibuat dan ada beberapa hospital, contoh hospital Tengku Rahimah Kelang yang merupakan antara hospital yang kritikal dari segi tempat letak kereta ataupun hospital Serdang. Katanya lagi, ia adalah salah satu caranya untuk memaksimumkan kawasan terhad dengan mengadakan kemudahan tempat letak kereta bertingkat seperti yang dilaksanakan di Hospital Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sidang Kemuncak Dermatologi dan Perubatan Estetik Asia Adams 2022 yang julung kali dianjurkan di Ibu Negara. Sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Atika Maziah Mukhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Paparan imej gempa radar semasa menunjukkan keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, hujan di satu dua tempat masih lagi dicerap sedang berlaku melibatkan di beberapa daerah di sekitar bahagian utara semenanjung dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak yang dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Selain itu, hujan di satu dua tempat turut dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Selain itu, untuk keadaan cuaca menjelang awal pagi esok, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak pada pagi esok. Baik, selain itu, keadaan ribut tropika Noru juga masih lagi dicerap ketika ini berada di sekitar bahagian timur laut Filipina dan ianya kini bergerak ke arah barat-barat laut dengan kelajuan kira-kira 20 km per jam. Walau bagaimanapun, ianya buat masa ini tidak memberikan sebarang kesan signifikan terhadap kawasan perairan dan juga keadaan cuaca di rantau negara. Walau bagaimanapun, menjelang 26 September nanti dijangkakan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora berpotensi untuk berlaku dengan melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North, layang-layang Sulu dan juga Labuan serta Reef South yang mana keadaan angin kencang boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Dan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Maziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Abang, bangun bang. Tak elok tidur. Matahari dah meninggi dah ni. Yalah, nak bangun lah. Bangun. Kata orang, satu mimpi itu lebih berharga daripada 1000 realiti. Macam mimpi kami, untuk memiliki sebuah maligai sendiri. Perkara terindah tentang kenangan adalah saat-saat menciptakannya. Di rumah ini kami akan cipta 1000 kenangan untuk diceritakan pada hari-hari mendatang. Bahagia itu bukan diukur dengan besarnya rumah yang kita duduki atau banyaknya duit yang kita miliki. Ruang sederhana seperti ini sudah cukup jika disulam cinta dan kasih sayang. Kita ke Sarawak. Tumpuan berita hari ini ialah mengenai kawasan Geopark ke-6 kebangsaan. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak Delta Geopark SDGP hari ini dimasyurkan sebagai kawasan Geopark ke-6 kebangsaan. Majlis Pemasyuran Kawasan Geopark kedua terbesar di Malaysia itu telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kampung Budaya Sarawak di Santubong. Adanya kelulusan daripada kerajaan persekutuan dan juga dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi, maka kawasan ini telah dimasyhurkan sebagai kawasan Geopark kebangsaan yang ke-6. Ini adalah satu nilai yang tinggi dalam kita usaha kita untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Tambahnya, pengisytiharaan SDGP sebagai kawasan Geopark kebangsaan pada bulan Jun lepas oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga merupakan pengisytiharan yang sangat penting untuk Sarawak bagi memelihara sumber-sumber yang terdapat di kawasan tersebut dari sudut sejarah, ilmu geologi, biodiversiti dan budaya. Bercakap dalam sidang media selepas majlis pemasyuran, beliau turut berterima kasih kepada kementerian itu yang diterajui Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang telah menamakan SDGP sebagai calon UNESCO Global Geopark bagi Malaysia. Katanya jika berjaya, ia akan meningkatkan lagi pembangunan di kawasan SDGP selain mempertahan nilai geologi, biologi, budaya serta sejarah dan akan turut memberi impak besar kepada sektor pelancongan serta industri berasaskan biodiversiti. Dalam pada itu, Premier mendedahkan infrastruktur di kawasan Geopark tersebut seperti jalan raya di Santubong dan Bau yang akan dinaik taraf kepada laluan dua hala berkembar bagi menghubungkan kawasan Geopark berkenaan agar mudah dilawati. Sarawak juga katanya sedang mengkaji 24 geotapak bernilai tempatan, 8 geotapak bernilai kebangsaan dan 12 geotapak bernilai antarabangsa.
Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Mineral dan Geosains JMG akan terus membantu kerajaan negeri dari sudut teknikal dalam usaha menyokong pembangunan geopark kebangsaan. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ini termasuk kajian saintifik mengenai sumber geotapak dan program kesedaran bersama masyarakat. Selain itu, Datuk Seri Taqiyuddin menjelaskan kementeriannya turut mengarahkan agar pelan pembangunan dan pengurusan geopark negara diwujudkan. Penyediaan pelan tersebut diterajui oleh JMG dan telah dibentangkan pada mesyuarat Jawatankuasa Geopark Kebangsaan pada Jun lepas, dikenali sebagai Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021 hingga 2030 dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara. Melalui inisiatif Jaringan Geopark Kebangsaan yang telah diwujudkan pula, kementerian itu berharap ia dapat membantu geopark di Malaysia untuk saling berhubung, berkongsi pengalaman, mempelajari dari satu sama lain dan menjadi platform untuk menjalankan aktiviti serta program bersama. Datuk Seri Taqiyuddin berucap pada Majlis Pemasyuran Sarawak Delta Geopark SDGP di Kampung Budaya Sarawak Santubong dekat Kuching yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Katanya kementerian berharap kerjasama yang erat antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan serta semua pemegang taruh dapat dipertingkat dalam penambahbaikan dan pembangunan Sarawak Delta sebagai geopark kebangsaan yang lebih mampan. Jelasnya usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup sosioekonomi masyarakat setempat, khususnya di dalam kawasan dan sekitar wilayah geopark kebangsaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan melalui penglibatan masyarakat tempatan dalam pelbagai aktiviti dan program pembangunan geopark. Kerajaan Sarawak mempunyai harapan yang besar terhadap bajet 2023. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, seperti biasa Sarawak akan diberi peruntukan namun berharap akan mendapat peruntukan yang lebih besar. Memanglah kita berharap ada beberapa bantuan dan peruntukan yang akan diberi kepada Sarawak macam biasalah. Sudah tentu harapan kita juga besar. Tadi saya sebut joint venture. Beliau diminta mengulas harapan Sarawak bagi bajet tahun depan yang akan dibentangkan pada 7 Oktober depan. Sementara itu, penggiat industri pembinaan di Sarawak khasnya mengharapkan agar kerajaan memberi tumpuan terhadap pemerkasaan sektor itu. Tumpuan ini termasuk inisiatif kerajaan berkaitan pengambilan tenaga buruh. I think that in this budget also, I hope the government also should be considered to open up the door for the more workers, not necessarily Indonesia, maybe can consider Sri Lanka, Bangladesh. Bagi pemimpin tempatan pula, menaik taraf fasiliti kerajaan yang telah usang harus menjadi fokus dalam bajet tahun depan. Kerana kita lihat keadaan hospital Delunduk sekarang terlalu lama sudah, terlalu lama. So Daif juga kita boleh kata sudah terlalu lama. Even in 1959 dia sudah dibuat sampai sekarang fasiliti yang terdapat di situ masih ada lagi yang daripada tahun 1999. Saya mengharap Persekutuan melebihkan bajet especially kepada Sarawak, terutama untuk pembangunan di kawasan Buah Bandar supaya kita di masyarakat Buah Bandar ini mengecapi a piece of cake erti Malaysia. Bali is now booming already. People are coming back. Even without the Chinese, there are a lot of people already. No worry of COVID. No. We don't worry about COVID now. We worry about makan sekarang. Pelan Pembangunan Sarawak yang berpaksikan ekonomi hijau akan menyaksikan pemain-pemain industri termasuk sektor pembinaan dan kejuruteraan lebih aktif untuk 60 tahun akan datang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ini kerana sepanjang tempoh berkenaan Sarawak bakal menjadi sebuah negeri yang sibuk serta pesat membangun dari aspek infrastruktur serta teknologi.
Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan polisi-polisi ekonomi hijau yang telah diperkenalkan termasuk menangkap dan storan karbon dioksida memerlukan sokongan infrastruktur serta teknologi yang berkredibiliti tinggi bagi memastikan kejayaan dalam pelaksanaannya. Beliau berkata demikian pada Majlis Ulang Tahun ke-60 KKB Engineering Berhad di Kuching. Dalam pada itu, Premier turut memuji usaha syarikat kejuruteraan tersebut dalam memainkan peranan penting dalam menyumbang ke arah pembangunan Sarawak sejak ia mula ditubuhkan pada 1962. Terdahulu, pengasas syarikat Datuk Seri Koo Kak Beng dalam ucapannya memberitahu pihaknya akan terus menyokong pembangunan Sarawak terutama dalam bidang infrastruktur, air, gas dan perniagaan berkaitan dengan besi. Pada majlis tersebut, syarikat berkenaan turut menyumbang RM2 juta kepada 10 organisasi kebajikan sebagai usaha membantu komuniti di Sarawak. Rang Undang-Undang RUU sumbangan politik yang dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Parlimen bagi bacaan pertama pada awal November ini dan bacaan kedua pada hujung November dapat direalisasikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC telah menyediakan skop dan parameter dasar digariskan dalam rang undang-undang itu dan dipanjangkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diteliti sebelum dapat dimuktamadkan. Datuk Dr. Wan Junaidi dalam satu kenyataan berkata, beliau akan mengadakan sesi libat urus bersama wakil ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang pada Rabu ini di Parlimen. Ini jelasnya bagi mendapatkan pandangan berhubung perkara dasar bagi rang undang-undang sumbangan politik yang sedang digubal. Tambahnya, RUU itu juga telah mengambil kira pandangan pihak-pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang telah diadakan bersama pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Ideas Bersih serta pakar akademik. Datuk Dr. Wan Junaidi memaklumkan inisiatif untuk memperkenalkan undang-undang yang mengawal selia dana politik pernah diusahakan oleh kerajaan pada 2015 melalui penubuhan Jawatan Kuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik JKNMPP namun tidak terlaksana. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Fokus Negeri di Bawah Bayu, Festival Puisi Esei peringkat antarabangsa perkukuh perkembangan bahasa, sastra dan budaya di Sabah. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Sahih. Penganjuran Festival Puisi Esei Peringkat Antarabangsa PEA 2022 mampu memperkukuhkan lagi perkembangan bahasa, sastra dan budaya di Sabah. Pada masa sama, festival itu berupaya membina rangkaian hubungan yang baik dengan penulis, ilmuwan dan budayawan dari negara luar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin PEA 2022 ini juga dapat memastikan usaha menyemarakan ilmu dalam kalangan generasi muda. Beliau berucap sempena perasmian PEA 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Datuk Haji Ji juga mahu pihak berkaitan termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah serta Jabatan Pendidikan Sabah membantu Badan Bahasa dan Sastra Sabah bahasa memastikan PEA terkenal di seluruh negara dan peringkat global.
Ini kerana PEA 2022 adalah sebagai ikon sastra dan budaya yang turut menyumbang kepada pelancongan berkaitan seni dan budaya. Sempena festival ini turut dilancarkan 8 buku berkaitan puisi esei yang dihasilkan gabungan penulis dari Sabah, Semenanjung, Sarawak serta Brunei dan Indonesia. Seramai 208 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Filipina dihantar pulang ke negara asal menerusi program pengusiran tahanan parti melalui pelabuhan Sandakan semalam. Menurut kenyataan pengarah Imigresen Sabah, Sharifah Siti Salihah Habib Yusof berkata, ia merupakan penghantaran kali kedua bagi bulan ini. Kesemua parti yang dihantar balik membabitkan 97 lelaki, 60 wanita dan 51 kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah yang ditahan dari depo Sandakan. Kesemua parti ditahan telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan menjalani hukuman mengikut perundangan negara untuk diusir keluar. Sharifah Siti Salihah mengingatkan semua warga asing agar memiliki dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja yang dibenarkan sebelum masuk ke negeri ini. Semua agensi penguatkuasaan di Sabah akan sentiasa mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Sejumlah 938 juta ringgit wakalah zakat diserahkan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB kepada golongan asnaf di negeri ini. Jumlah itu adalah 12.5% daripada jumlah bayaran zakat SESB yang dikembalikan Pusat Zakat Negeri Sabah untuk disumbangkan kepada golongan memerlukan. So, sebagai sebuah syarikat GLC yang mengutamakan tanggungjawab korporat, insyaAllah kita akan meneliti dan mempertimbangkan apa-apa bentuk sumbangan yang kita berikan kepada rumah-rumah kebajikan. Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan wang tunai RM5,000 kepada rumah anak yatim Ar-Raudah di Tawau. Kami amat berbesar hati atas sumbangan ini boleh membantu kami di Ar-Raudah inilah. Turut diserahkan wakalah zakat SESB kepada pesara SESB bagi daerah Tawau. Persatuan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia WADAH akan mengadakan konvensyen dakwah di Sabah tahun depan. Ia bagi memperkasa dan meningkatkan kesedaran umat Islam mengenai kepentingan menguasai ilmu agama agar tidak terpesong daripada ajaran Islam sebenar. Menurut Presiden WADAH Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, pihaknya juga giat menganjurkan pelbagai program khusus untuk anak-anak yatim selain program dakwah pendidikan. Bagi kita agenda-agenda ini sangat penting untuk memperkasa umat. Jadi umumnya Sabah ni unik kepelbagaian kaum dan juga agama, dan kita melihat Islam itu bukan satu masalah, ya, sebab Islam itu adalah penyatuan sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Datuk Ahmad Azam bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan membincangkan mengenai perkembangan agama Islam di dalam dan luar negara serta usaha dilakukan bagi menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan. Seramai 60 usahawan kraf tangan tempatan Sabah dan Sarawak menyertai Festival Kraf Borneo Sabah 2022 berlangsung selama 18 hari dari 23 September hingga 10 Oktober depan di Pusat Beli-Belah Wan Borneo, Kota Kinabalu. Festival memfokuskan tema anyaman daripada hasil rimba, logam, tekstil dan aneka kraf itu anjuran Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Cawangan Sabah. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar berkata, festival kali ketiga diadakan ini bertujuan mempromosikan kraf tangan tempatan kepada pelancong dalam dan luar negara sekaligus membantu menjana pendapatan pengusaha terlibat. Kita memberi peluang kepada komuniti kraf, sekurang-kurangnya dalam tempoh ini diorang boleh menjana pendapatan lah yang lebih. Program yang lain kita buat juga adalah dari segi demonstrasi lah. Demonstrasi kalau kita tengok sebelah kiri kanan ni kita ada demonstrasi kraf yang lebih fokus kepada anyaman lah. Beliau ditemui RTM sempena festival berkenaan di Kota Kinabalu. Sepanjang festival ini, hasil barangan dan seni batik Malaysia turut dipamerkan sekaligus membantu usaha kerajaan mempromosikan penggunaan batik kepada orang ramai.
Sehubungan itu, Abdul Rahman mencadangkan agar agensi kerajaan dan swasta menjadikan hasil tangan kraf tempatan sebagai pilihan barangan cenderahati utama serta menjadikan pemakaian batik dalam kalangan kaki tangan sebagai salah satu usaha mempromosi hasil barangan buatan Malaysia. Sementara itu, usahawan kraf tangan ditemui menyambut baik program ini. Saya punya kalau pengusaha begini paling baguslah untuk yang semua pengusaha-pengusaha lah. Dapat berkumpul-kumpul sama bertukar-tukar pendapat apa yang kraf tangan yang perlu dibuat yang bagus-bagus punya. Kalau saya lah. Sebenarnya kami memperkenalkan bambu ini kepada masyarakat agar kita punya bambu semakin dikenali. Jadi apa yang istimewanya tentang bambu ini ialah kita dapat menjaga ekosistem alam kita dan ada keseimbangan di antara penggunaan kayu dan bambu lah. Itulah kami punya tujuan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayou. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah dan untuk berita seterusnya kembali bersama dengan Sahi. Silakan Sahi. Terima kasih Syarizam. Tumpuan berita dari negeri Melaka. Sebagai persediaan berdepan bencana banjir di Don Macap Jaya, sistem peparitan dan saliran perlu ditambah baik di beberapa kawasan. Untuk berita penuh, kita bersama Nur Syafina Sari di studio berita RTM Melaka. Silakan. Terima kasih. Walaupun bukan kawasan yang kerap dilanda banjir, namun persiapan menghadapi kemungkinan bencana banjir tetap dilakukan di Dewan Undangan Negeri Don Macap Jaya. Adun kawasan tersebut, Wee Hisem berkata, Kemuning dan Tebung memerlukan penambahbaikan dari segi sistem peparitan dan saliran. Jelasnya, jika tidak ditambah baik, ia boleh menyebabkan risiko banjir. Oh ya, yang sepertilah awal tahun lah, itu satu di Kemuning, lepas satu di Tebong lah. Itu dua-dua tu itu jabatan. Kita dah awal tahun kita pun sudah mohon bajet lah untuk naik taraf atau baiki itu tempat. Bukan tukar pada hium besar lah. Sebab yang hium sekarang sedia ada ni memang hium kecil. Bila hujan lebat memang dia akan banjir. Ya. Beliau yang juga Esko Perpaduan, Penerangan, Sumber Manusia dan Ahli Ehwal Pengguna Melaka berkata, perkara mengenainya juga telah dipanjangkan kepada Esko Infrastruktur dan Pengurusan Banjir, Datuk Rahmat Mariman serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka untuk tindakan lanjut. Festival Pendekar Antarabangsa 2022 yang diadakan di Taman Mini Malaysia dan ASEAN dijangka bakal menarik lebih 5,000 pengunjung dari seluruh negara. Acara selama 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad itu turut melibatkan hampir 500 peserta dari Indonesia, United Kingdom, Bangladesh dan juga Amerika Syarikat. Menurut pengarah program Dr. Huzaifah Hashim, pelbagai aktiviti akan dijalankan selama 3 hari festival berkenaan berlangsung. Malah penampilan selebriti silat juga bakal menghangatkan acara itu. Antara pertandingan yang akan diadakan adalah cabaran penahan pendekar, ujian ketahanan pendekar, persembahan seni bela diri kreatif dan pertandingan busana tradisi pendekar. Ya, kami percaya seperti mana populariti filem Mat Kilau yang berjaya menarik bukan saja anak muda tapi semua segenap lapisan masyarakat, bahkan seperti yang disebutkan oleh kita punya ulama tadi, bahawa ia menyentuh perasaan dan menarik minat bukan sahaja orang Malaysia tapi juga orang di luar negara, daripada negara-negara lain, bangsa-bangsa dan agama lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas malam pendekar bersyahadah di Taman Mini Malaysia dan ASEAN di Aikeroh. Tambahnya, program ini juga adalah inisiatif untuk mengetengahkan ilmu seni bela diri kepada generasi muda. Sekolah Kebangsaan SK Sri Lanang dipilih sebagai pusat projek tunas baseball negara bawah 12 tahun dalam mencungkil bakat baharu sukan berkenaan. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Melaka, Khairul Adri Datuk Rosli berkata, penubuhan pusat ini diyakini mampu menghasilkan pasukan baseball yang matang pada masa akan datang dalam menggalas cabaran negara ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata ia juga dapat membudayakan sukan baseball dalam kalangan masyarakat khasnya pelajar sekolah.
So salah satu elemen yang memudahkan pertama fasiliti padang yang ada, keduanya dengan di luar tu kita dah disediakan kemudahan latihan, jurulatih yang ada berdekatan dengan sekolah dan yang berpengalaman dan dengan yang bersesuaian dengan keadaan di sini dan memudahkan murid-murid datang. Itu kita pilih sebagai kriteria untuk jadikan pusat latihan. Beliau berkata demikian ketika hadir pada klinik baseball dan pelancaran projek Tunas Baseball Negara di SK Sri Lanang Jasin yang disempurnakan Ketua Sub-Unit Kokurikulum, Unit Pembangunan Bakat Murid, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Muhammad Hanif Omri. Hadir sama Presiden Persekutuan Baseball Malaysia, Sazali Hussein. Sementara itu, Sazali berkata, pusat ini dijangka beroperasi selepas pemilihan peserta pada kejohanan baseball bawah 12 tahun peringkat kebangsaan yang dijadualkan pada akhir bulan November ini. Sebagai pusat kecemerlangan tunas baseball, jadi kita akan serahkan peralatan, kita cuba berikan yang terbaik. Kita ada jurulatih yang terbaik dan insya-Allah itu yang kita dapat mulakan secepat mungkin kalau boleh. Dan pasal kita tak ada, saya rasa buat masa sekarang ni Melaka tengah bersedia untuk kejohanan kebangsaan MSSN yang dijadualkan bulan November, dan seterusnya lepas kita dapat kumpulkan semua atlet-atlet bawah 12 tahun seluruh negara dan kita dah mulakan kempen pasukan negara untuk ke peringkat antarabangsa. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Syafinas. Tanjung Piai di Pontian, Johor berpotensi menjadi antara tarikan utama pelancong di negeri itu, terutamanya bagi peminat burung kerana ia menjadi lokasi persinggahan burung hijrah bermula September hingga April. Pengarah Tourism Johor, Suhairi Hashim berkata, pihaknya mensasarkan kehadiran pengunjung ke Taman Negara Tanjung Piai mencecah 120,000 orang menjelang akhir tahun ini. Tourism Johor katanya beri sokongan penuh kepada Perbadanan Taman Negara Johor khususnya dari segi promosi untuk menarik kedatangan lebih ramai pelancong. Antaranya pertandingan fotografi berkaitan fenomena kedatangan burung-burung hijrah berkenaan. Dan sekiranya pihak Perbadanan Taman Negara dan juga pihak yang berkaitan dengan NGO, Perkhidmatan Burung dan sebagainya berminat, kita bagi pihak kerajaan negeri akan menyokong dan tidak ada masalah untuk kita masukkan dia sebagai salah satu kalender dalam pelancongan negeri Johor kerana kita ada peminat-peminat tegar berkaitan dengan pemerhatian burung ni. Beliau ditemui selepas merasmikan Migratory Birds at Tanjung Piai di Pontian. Spesies pucung bakau, pekaka paruh besar, raja udang, lang bazar hitam dan helang lebah yang berhijrah ke kawasan utara semasa perubahan iklim di habitat asal dikenal pasti antara spesies paling kerap berhijrah ke Tanjung Piai. Sebanyak 46 kawasan Dewan Undangan Negeri Johor terlibat dalam penganjuran program jualan murah keluarga Malaysia bermula hari ini dan esok. Pelbagai produk terpilih khususnya gula, tepung, minyak dan ayam dijual pada harga lebih murah berbanding hari biasa. Di Don Kota Iskandar misalnya, pelanggan dapat menikmati penjimatan sehingga 20% di Pasaraya Econ-Safe Taman Teratai bermula 8 pagi hingga 10 malam. Pengurus besarnya, Mas Imran Adam berkata, beberapa produk jualan murah tersebut dikawal kuantitinya bagi membolehkan lebih ramai golongan sasar membeli. Jadi untuk pastikan stok mencukupi ni memang kita limitkan lah. Kita limitkan jadi satu pelanggan tu dapat beli 3 lah. Kalau macam minyak botol tu 3 botol. Lepas tu gula tu 3, tepung tu 3 lah. Jadi untuk pastikan semua pelanggan dapat belilah barangan yang murah ni yang harga berpatutan ni. Tinjauan mendapati program jualan murah itu menerima sambutan menggalakkan termasuk daripada golongan bapa. Saya rasa baguslah untuk orang kata keadaan sekarang ni yang kos hidup yang terlalu tinggi dengan harga barang yang melambung tinggi. Jadi dengan cara macam ni kita dapat mengurangkan beban lah. Bagi saya baguslah untuk semua pengguna kat Malaysia ni lah kalau ada ayam macam ni lah. Dapat menjimatkan perbelanjaan lah seharian lah daripada situ lah. Barang-barang penting. Barang-barang penting untuk jimat lah. Ada jimat macam sekarang RM2 ada. Macam gula ada RM2. Government punya subsidi ke apalah. Mungkin tu seronok. Okey.
Perkembangan Sukma 2022, atlet pencaksilat Muhammad Hazim Amzad berjaya menjulang emas acara kelas C Putra sekaligus menambah pingat berharga buat kontingen Pahang. Anak didik bekas juara dunia 4 kali Muhammad Al-Jufri Jamari menewaskan wakil Kedah Muhammad Saiful Hazim Mazuki 12-0. Jelas Muhammad Hazim, Sukma edisi kali ini adalah tamasya Sukma yang terakhir buatnya. Sudah pasti pengakhiran tersebut cukup membanggakan selepas mempertahankan emas diraih pada Sukma 2018 di Perak. Alhamdulillah, hari ini saya dapat mengekalkan pingat emas yang kali kedua dalam Sukma ni dan ini last Sukma saya. Saya dah buat yang paling terbaik untuk negeri Pahang. Hari ini Alhamdulillah daripada pagi sehingga petang dan malam ni semua pelajar-pelajar saya telah pun memberikan yang terbaik dan kemampuan mereka mungkin sampai tahap itu saja dan kerana tiada rezeki. Okay, jadi akhirnya selepas kita cuba dan cuba kita dapat pergi 6 final. Jadi bila pergi 6 separuh akhir dan 5 ke final. Dalam acara Bebas Puteri, saingan sengit kem pencak silat Terengganu dan Kelantan berakhir dengan keputusan seri. Pesilat Terengganu Farah Farina Muhammad Zaih dan wakil Nur Nazrin Yusrini Muhammad Nazruddin masing-masing mengutip 33 mata. Bagaimanapun, Farah Farina kemudian dinobatkan sebagai juara selepas juri mempertimbang keputusan dari sudut teknikal. Saya rasa sangat-sangat gembira daripada last Sukma saya. Saya berjuang hampir 10 tahun. 3 tahun saya tunggu saat-saat ini. Terima kasih kepada family saya, sokong saya. Terima kasih kepada kawan, sokong saya. Memang tak sangka saya cuba, saya upaya daripada sokongan kawan-kawan saya. Alhamdulillah saya dapat kejar mata. Seramai 1,368 peserta menyertai Festival Permainan Malaysia at Kuala Lumpur FPM at KL 2022 selama 3 hari bermula semalam di Dataran Merdeka. Penganjuran kali ke-7 di bawah kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL itu berkonsepkan festival melibatkan pelbagai aktiviti dan pengisian. Ikuti laporan disediakan Siti Aisyah Cik P. Antara aktivitinya adalah permainan tradisional, permainan interaktif, pameran, demonstrasi, persembahan serta jualan produk. Menurut timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, Nur Azman Othman, yang mewakili Menteri MOTEK Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan festival itu mampu menyuburkan semula semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. FPM ataupun Festival Permainan Malaysia at Kuala Lumpur merupakan acara tahunan di bawah kalender pelancongan yang diadakan di peringkat negeri. Ianya merupakan sebagai salah satu daripada produk pelancongan budaya ataupun cultural tourism. Tambah beliau, ia selaras matlamat dasar kebudayaan negara ke arah mengukuhkan perpaduan dan kepribadian jati diri rakyat dan identiti nasional sekaligus mampu mengangkat dan memelihara keunikan serta kepelbagaian warisan tradisi rakyat. Beliau menjelaskan demikian dalam majlis perasmian Festival Permainan Malaysia di Ibu Negara. Saya harap lepas ni penganjur kalau boleh lagi kerapkan untuk sukan ni lagi bagus lah insyaAllah. Sebab ni untuk mana-mana yang generasi baru kadang dia tak tahu kan. Suka-suka macam congkak ke mana ni bagus. Wajar kepada orang luar supaya permainan macam menyumpit yang orang tak ramai yang pandai. So kita panggil orang luar ataupun pelajar-pelajar atau budak sekolah untuk belajar macam mana menyumpit. So sebab sukan-sukan tradisional ni makin lama dia makin tenggelam. So
kita tak salah untuk bangkitkan semula sukan-sukan ini semula. Betapa tradisionalnya kita, peserta-peserta pun akan memakai busana dan juga permainan-permainan yang dipertandingkan pada hari ini adalah pertandingan-pertandingan tradisional yang mungkin kita tak pernah menyertainya sebelum ni. Buat di Dataran Merdeka dan juga tempat tumpuan untuk pelancong. Jadi pelancong-pelancong luar pun dapat melihat sendiri suasana dan merasai suasana yang berlaku pada hari ini. Bagi memeriahkan lagi penganjuran FPM at KL 2022, kali ini turut diadakan pertandingan gasing pangkah yang melibatkan penyertaan dua pasukan antarabangsa iaitu Singapura dan Brunei. Inilah uniknya permainan tradisional Malaysia, bukan saja mampu mengimbau zaman kanak-kanak kita, dia juga mampu menyatu padukan sebuah keluarga Malaysia melalui permainan tradisional. Laporan Siti Aisyah Cik P. Di Kompleks Futsal Precinct 18, Putrajaya menyaksikan pentas akhir acara tinju lelaki menjadi tumpuan. 6 pingat emas menjadi rebutan pada hari terakhir penganjuran SUKMA 2022. Untuk perkembangannya, kita bersama Firdaus Mokhtar di lokasi. Firdaus? Baik, terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Dan ketika ini acara tinju lelaki akhir sedang berlangsung dengan menawarkan 6 emas pada ketika ini. Dan di sini dilihat begitu meriah sekali di mana dengan penyokong-penyokong mewakili negeri masing-masing menyokong petinju-petinju yang beraksi. Dan untuk itu kita bersama dengan Muhammad Aswad Abdul Halim yang telah menangi emas untuk menyumbangkan kepada Pulau Pinang buat emas yang kedua pada hari ini. Baik, Muhammad Aswad, bagaimana dengan perlawanan sebentar tadi? Perlawanan sebentar tadi agak sengit bagi saya dan alhamdulillah saya dapat tewaskan musuh saya dari Sabah dan kerja keras saya tidak sia-sia. Saya bersyukur saya dapat menjadi juara SUKMA untuk kali ini. Baik, sebelum ini menyertai SUKMA pada 2018 dan mendapat perak dan akhirnya mendapat emas. Bagaimana tu? Saya rasa sekarang ini saya telah apa yang saya kejar telah tercapai dan saya dapat bangkit daripada SUKMA yang lepas. Saya tewas di final dan mendapat pingat perak dan kali ini SUKMA kali ini saya dapat buktikan dekat negeri Pulau Pinang yang saya dapat menyumbang emas yang ke-30 untuk Pulau Pinang dan saya amat-amat bersyukur. Saya ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya, coach-coach dan semua sahabat-sahabat dan semua yang telah menyokong saya. Terima kasih. Okey. Baik, Muhammad Aswad, mungkin selepas ini apa mungkin perancangan anda seterusnya? InsyaAllah saya akan, bagi saya ini adalah permulaan baru dalam sukan tinju dan ini bukan pengakhiran buat saya dan saya akan kerja lebih keras untuk menjadi juara di masa hadapan. Itu dia Muhammad Sahih dan Muhammad Aswad yang telah pun menjuarai bagi kategori apa tu? Kategori 71 kg. Itu dia. Emas buat Pulau Pinang yang kedua bagi acara tinju final. Dan sebentar tadi Sarawak pun telah meraih 2 emas dan diikuti Johor telah meraih 1 emas juga bagi acara tinju final di sini. Baik, itu saja perkembangan yang terkini yang saya dapat kongsikan untuk setakat ini dengan acara tinju dengan Johor dengan Terengganu meraih 3 emas, 2 emas Sarawak dan Johor, Pulau Pinang dan Sabah dan Perak masing-masing 1 emas. Sekian dari liputan berita SUKMA 2022 edisi 2020 sehingga bersuara lagi pada SUKMA Johor 2024 nanti. Saya mewakili Ketua Meja Sukan serta rakan-rakan pelapor mengucapkan selamat menjaya kepada pelapis-pelapis muda mewakili negeri masing-masing yang bersaing hebat di semua acara sepanjang SUKMA 2022 ini. Kembali pada Sahih di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Firdaus. Persiapan akhir masih giat dijalankan pertandingan Jago Boria 2022 yang akan berlangsung pada malam ini di Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia USM. Untuk perkembangan langsung, saja bersama wartawan Zatul Ikmah Muhammad Nur. Zatul, silakan.
Baik, terima kasih Angkasa Puri. Betul, 3 pasukan akan berentak untuk merebut gelaran juara dalam pertandingan peringkat akhir, pertandingan Jaguh Borea yang bakal dilangsungkan pada malam ini. Ia melibatkan 3 buah pasukan daripada 3 buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan St. George dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Tok Jaya. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan program pada hari ini, jom kita bersama dengan penerbit program itu sendiri, iaitu Encik Muhammad Farouk Khadim Aidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Encik Farouk, kita terus saja dengan kita punya soalan lah. Bagaimana kita kata kurang daripada berapa jam saja lagi akan berlangsungnya program ini. Jadi bagaimana persiapan di peringkat akhir pada pihak tuan sendiri? Okey, untuk persiapan dari segi kru penerbitan dan juga kru-kru teknikal semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bermula pada hari Selasa yang lalu sehingga hari ini dengan segala persiapan, menerusi dry run, kita menerusi full dress rehearsal, kita menerusi dengan script reading kita bersama dengan pengacara-pengacara, kita dengan test kru teknikal, segala pelbagai yang mana kita tidak rasa kena pada masa full dress rehearsal tu kita dah perbetulkan balik, dan insyaAllah malam ni kita akan berikan yang terbaik persembahan Borea pada pertandingan peringkat akhir pada malam ni. Jadi mungkinkah ada kelainan yang dibawakan oleh peserta dalam program pada kali ini? Okey, untuk kelainannya pada malam ini kita dah tetapkan bahawa 3 pasukan finalis yang akan bertanding pada malam ini harus meletakkan satu rangkap gaya rap. Dan itu salah satu keunikannya yang anda boleh saksikan pada malam ni. Jadi mungkinlah kita tahu hari ini program ini dijalankan di Dewan Budaya USM. Jadi sekiranya ada yang mempunyai kekangan untuk hadir ke Dewan Budaya ini, mungkin ada platform lain atau medium lain yang mereka boleh saksikan pertandingan ini. Ya, sudah tentu dalam Dewan Budaya ni tempat adalah terhad. Jadi mana yang tidak dapat untuk menyaksikan secara langsung yang kita bawakan dalam dewan ni, yang pertama anda boleh saksikan di luar, kita sediakan skrin yang besar, ataupun anda boleh terus tonton di saluran TV2 secara langsung. Kita bawakan di TV2 bermula pukul 9 malam, dan juga kita bawakan langsung ke Radio Mutara FM dan juga radio klasik kita lah. Itu yang kita bawakan langsung. Anda boleh dengar, anda boleh tonton dan juga menerusi RTM Klik juga. Baik, terima kasih Encik Farouk. Baik, siapa juara Jaguh Borea pada malam ini akan anda ketahui sebentar sahaja lagi. Kurang daripada beberapa jam sahaja lagi akan kita tahu siapa juara tersebut. Jadi jika anda tidak mempunyai kelapangan untuk hadir ke Dewan Budaya USM ni, boleh saksikan pertandingan ini di siaran langsung di TV2 dan juga platform-platform yang seperti yang Encik Farouk katakan tadi. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan berkenaan program pada malam ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Berita Wilayah edisi Sabtu 24 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.